Bandar Pekan, bandar diraja, di atas kota terbang jentayu. Ampun tuanku, sembah jelata, meniti usia berkah dirgahayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tersergam indah di puncak ibu kota ini tentunya lambang kedaulatan Raja Berperlembagaan Istana Negara. Tempat bersemayam ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Saya Hawa Rizwana Rizwan akan bersama anda selama setengah jam dalam program khas Dirgahayu sempena Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda hari ini. Dari raut ke tanah rata, bau tenunan dari bentung. Tuanku laksana payung mahkota, tempat rakyat tumpang berlindung. Peribahasa Melayu, bagaikan ular menyusur akar, takkan hilang bisanya. Begitulah aura kepribadian Sri Paduka Baginda yang sentiasa disayangi dan disenangi rakyat jelata. Biarpun bersemayam di puncak singgasana, denyut nadi rakyat sentiasa menjadi perkara utama. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal Pekan. Baginda mendapat pendidikan awal antaranya di Sekolah Kebangsaan Ahmad Pekan, Sekolah Rendah dan Menengah St. Thomas Kuantan sebelum melanjutkan pelajaran ke United Kingdom. Sejak kecil, Baginda aktif dalam bidang sukan hingga pernah terpilih untuk mewakili sekolah, daerah dan negeri bagi permainan bola sepak. Lepas tuanku tengok Socinan kita main, wah tuanku turun. Salin dalam dia punya kereta sendiri. Tuanku salin, lepas tu Tambi, tu main goalkeeper. I main defend, tuanku Tita main goalkeeper. Dah pakai jersey goalkeeper. Tapi tak boleh dapat raja macam ni lah. Very, very good, very polite to everybody. He don't take risks, everything. We love the country to have this type of king is gifted. 1 Julai 1975, Baginda dilantik menjadi Tengku Mahkota Pahang dan kemudiannya dimasyhurkan pada 23 Oktober 1977 di Istana Abu Bakar Pekan. Di usia 20 tahun pula, Baginda dilantik menjadi Pemangku Raja Pahang pada 28 April 1979 untuk tempoh 5 tahun iaitu selama tempoh Paduka Ayahanda Baginda Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-7. Walinong layang sari, putri mistari. Baginda diijab kabulkan dengan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar pada 6 Mac 1986. Baginda dikurniakan 9 cahaya mata. 8 Disember 2016, Baginda sekali lagi dilantik menjadi Pemangku Raja Pahang hingga 11 Januari 2019 iaitu setelah Jemaah Pangkuan Diraja Negeri memutuskan untuk melantik Baginda sebagai Sultan Pahang ke-6 bagi menggantikan Paduka Ayahanda Baginda yang gering pada ketika itu. Baginda kemudian secara rasminya dimasyhurkan pada 15 Januari 2019 sebagai Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam istiadat pemasyhuran di Istana Abu Bakar, Pekan Pahang.
24 Januari 2019, mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-251 telah berkenan memilih baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 bagi menggantikan Sultan Muhammad ke-5 yang meletak jawatan berkenaan pada 6 Januari 2019. Baginda telah mengangkat sumpah jawatan bagi memulakan pemerintahan di tampuk persekutuan di Istana Negara pada 31 Januari 2019. Selang beberapa bulan selepas itu, paduka ayahanda baginda almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mangkat di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada 22 Mei 2019. Kepribadian dan kasih seorang anak anda yang dimiliki Yang di-Pertuan Agong jelas meruntun hati seluruh rakyat Malaysia apabila baginda dilihat sebab dan kerap mengesat air mata ketika istiadat pemakaman diraja di Pekan pada 23 Mei 2019. Lebih menyayat hati apabila baginda memeluk kekandanya di hadapan jenazah almarhum selain menenangkan Raja Permaisuri Agong. Dalam pada itu, istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-16 berlangsung di Istana Negara pada 30 Julai 2019 dengan penuh tradisi dan adat Raja-Raja Melayu. Dalam titah diraja, baginda menegaskan institusi Yang di-Pertuan Agong amat penting dalam sistem demokrasi berparlimen raja berperlembagaan dan bukan sekadar simbol ataupun lambang semata-mata. Ianya adalah merupakan asas perpaduan, penyatuan bangsa dan pencetus semangat patriotisme kebangsaan. Ianya adalah merupakan satu roh yang jika diwarisi dan dihayati oleh setiap anak watan boleh menerbitkan rasa cinta dan kesetiaan kepada negara Malaysia yang tercinta. Baginda turut berikrar untuk berusaha sedaya mungkin bagi mewujudkan perpaduan dan sikap toleransi dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada semua kaum, bangsa dan agama. Keris panjang emas pesona, pending muskat, pakaian kebesaran. Tuanku, Raja yang bijaksana, rakyat bersatu menjunjung perpaduan. Teruskan bersama Dirgahayu selepas ini. Bersempena ulang tahun keputeraan Tuanku, Patik ingin merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah. Patik turut mendoakan agar Allah lanjutkan usia serta pemerintahan Tuanku. Bersempena ulang tahun keputeraan Tuanku, Patik ingin merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah. Patik turut mendoakan agar Tuhan melanjutkan usia serta pemerintahan Tuanku. Bersempena ulang tahun keputeraan Tuanku, Patik ingin merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah. Patik turut mendoakan agar Tuhan lanjutkan usia serta pemerintahan Tuanku. Anda kembali dalam Dirgahayu. Keterampilan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Ketua Utama Negara jelas terserlah sejak naiki tahta pada tahun lalu. Sesuai dengan peranan baginda sebagai payung negara, baginda berjaya membuktikan bahawa tahta Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar simbol.
malah memainkan peranan penting sebagai pengimbang yang bijaksana kepada kestabilan negara dalam apa jua situasi. Kebijaksanaan baginda bukan saja disanjungi rakyat jelata, malah dikagumi antarabangsa. Tenang mendepani pelbagai krisis dalam negara, Yang di-Pertuan Agong secara jelas telah menzahirkan nilai kepimpinan Melayu yang didokong oleh institusi diraja serta rakyat. Ia terbukti ketika baginda menjalankan peranannya sebagai kunci utama dalam meleraikan konflik politik yang melanda negara awal tahun ini. Menggunakan kebijaksanaan, bertunjangkan sistem demokrasi berparlimen serta raja berperlembagaan, hemah baginda nyata tepat dalam menyelesaikan kemelut itu. Ahli-ahli yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan dalam berpolitik. Ini termasuklah menjiwai keluh kesah rakyat, membela nasib rakyat, berpegang pada prinsip keadilan, membudayakan politik yang bersih dan tidak menyentuh sensitif agama dan bangsa maupun kedaulatan serta kedudukan Raja-Raja Melayu. Kita ingin menasihatkan supaya tidak mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu. Kita dapat lihat bahawa Tuanku bertindak selari dengan sistem kerajaan kita, iaitu gabungan antara raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dapat lihat kebijaksanaan yang luar biasa dalam Tuanku menangani krisis politik itu. Pertama-tamanya untuk mengelak negara ini daripada menghadapi satu krisis perlembagaan. Jadi dalam proses itu kita mendapati terdapatnya cabaran yang berterusan dan baginda tidak berputus asa. Baginda mencuba kali kedua di mana berlakunya statutory declaration. Semua tindakan dilakukan berlunaskan perlembagaan. Jadi setelah pengumuman dilakukan, baginda dengan tenang menghadapi kemelut politik yang berterusan sehinggalah ke hari ini. Yang di-Pertuan Agong juga dikenali kaki tangan istana sebagai ketua yang teliti dalam segenap hal. Seorang yang sangat tara. Tuanku meneliti semua dokumen yang dimajukan kepada Tuanku. Tidak kiralah apa dokumen sekalipun. Rule Tuanku ataupun peraturan yang Tuanku tetapkan dalam hubungan kerja saya dan juga dengan Tuanku adalah yang pertama, do not bring any document that you have not read and understand. Kredibiliti Al-Sultan Abdullah sebagai ketua negara terus menyerlah ketika negara mendepani cabaran penularan pandemik COVID-19. Menjadi teladan terbaik kepada rakyat mematuhi saranan kerajaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, baginda telah menitahkan supaya semua acara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ditangguh. Keprihatinan baginda terhadap situasi semasa rakyat dan negara juga dapat dilihat apabila bersama anak endanya mencemar dunia memandu kenderaan meninjau pelaksanaan PKP di beberapa sekatan jalan raya yang diadakan pihak berkuasa di sekitar Kuala Lumpur. Jasa dan pengorbanan petugas barisan hadapan yang bertukus lumus memerangi COVID-19 juga mendapat pengiktirafan Yang di-Pertuan Agong. Penghargaan negara itu diketuai baginda bersama Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Negara, semua ahli parlimen, senator dan tetamu jemputan untuk berdiri serta memberi tepukan kemuruh ketika istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat pada 18 April lalu. Kepada semua wira dan wirawati petugas barisan hadapan negara. Ia tidak terhenti di situ. Sinaran cahaya biru yang menerangi Istana Negara pada waktu malam baru-baru ini bersempena kempen limpahan lampu biru menjadi bukti sikap mulia baginda sekeluarga dalam menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan.
Keprihatinan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut menyentuh hati rakyat Malaysia apabila baginda sendiri berkenan menyediakan juadah untuk dinikmati golongan itu. Bagaimana kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sedangkan kita melihat tuanku sendiri turun ke bawah. Bila nak memberikan makanan kepada para frontliners di hospital, tuanku sendiri yang memegang senduk, tuanku sendiri yang memegang kuali, tuanku sendiri yang memasak. Yang bertuah dapat merasa air tangan baginda seperti nasi goreng Cik Minah Sayang, sambal tumis bilis serta kek muffin adalah petugas Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC serta kaki tangan Kementerian Kesihatan. Melenggang, hai melenggang, lenggang tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, hai melenggang, lenggang tari lenggang. Tuanku baik hati, rakyat jelata sayang. Ampun tuanku, patik suami dan juga keluarga merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia tuanku. Dirgahayu tuanku. Darjah kurnia kerana budi, rung seri sejarah bersemi. Pekerti menurut resmi padi, makin berisi menunduk ke bumi. Raja berjiwa rakyat, itu yang menitir di bibir seluruh rakyat. Melihat apa yang terpapar di kaca TV, akhbar dan media sosial, begitu rapat tuanku dengan rakyat. Pastinya memugar senyum, menyejuk hati kita semua. Apatah lagi pacal jelata yang berhadapan sendiri dengan layanan mesra Sri Paduka Baginda. Sebelum bergelar Sultan Pahang sehinggalah kini bersemayam di singgasana Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong cukup dikenali sebagai insan berjiwa rakyat. Keikhlasan dan keprihatinan baginda serta Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah terhadap kebajikan rakyat terselah apabila sering mencemaduli turun padang membantu golongan ditimpa musibah di segenap pelosok negara. Belum lagi selesai tugasan baginda di Singapura, baginda mendapat tahu bahawa banjir besar berlaku di Kuantan, di sekitar Kuantan pada tahun 2001 tak silap saya. Dan baginda terus menitahkan untuk pulang, mendapatkan helikopter dan pulang ke Kuantan untuk melihat sendiri, untuk mendampingi rakyat baginda. Pengalaman saya mengikuti rombongan tuanku melawat kawasan Sungai Isap yang selepas dilanda banjir besar ketika itu tahun 2001, baginda tidak ambil peduli sangat tentang kenderaan untuk melawat. Dan ketika itu apa yang saya ingat, baginda meminjam sebuah motosikal yang ada sebuah motosikal Honda Cup dan mengajak saya membonceng bersama baginda dan melawat daripada rumah ke rumah. Setiap kali mendengar berita layat, tak kira dari mana-mana kau yang ditimpa bencana, tuanku akan berangkat bertanya khabar serta memberi kata-kata semangat dan menyerahkan kurniaan pribadi kepada mangsa yang terlibat. Tidak kurang juga pengalaman peribadi rakyat bersama Al-Sultan Abdullah dimuat naik di media sosial. Bantuan yang diberikan kepada mangsa kemalangan di jalan raya menjadi sebahagian daripadanya. Sifat merendah diri dan senang didekati rakyat Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong nyata diwarisi anak anda baginda. Terkenal dengan sifat spontan dan tidak memendingkan protokol, kisah baginda berkunjung ke kedai makan malah beratur seperti rakyat biasa ketika singgah di restoran makanan segera untuk menjamu selera, turut mendapat reaksi positif dan menjadi buah mulut ramai. Sikap mesra Al-Sultan Abdullah turut terpahat dalam memori pengamal media yang bukan sahaja peka akan isu semasa serta bijak mengolah setiap kenyataan media secara spontan. Namun, baginda murah hati memberi sumbangan makanan kepada mereka yang berkampung di luar istana bagi mendapatkan berita.
Tuanku sendiri mencemar duli, turun memberi kami bantuan makanan dan saya salah seorang yang bertuah menerima burger dari tangan tuanku sendiri. Di mana ketika itu kami yang bertugas terpaksa berpanas, berhujan, menunggu lama, terasa sejuk hati ini. Terkejut dan tak sangka apabila ada seseorang yang begitu tinggi darjatnya sanggup turun ke padang, tidak kisah bersama dengan rakyat marhain seperti kami, jadi membantu orang di kala kesusahan dan nampak rendah diri dan begitu dekat dengan hati rakyat. Baginda tidak mementingkan protokol dan meletakkan kepentingan rakyat itu di satu tahap yang cukup tinggi. Baginda tuanku sekeluarga adalah cerminan institusi diraja sebenar, selain merupakan perlambangan dan pengertian sebenar bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Al-Sultan Abdullah turut disenangi pengamal media di Pahang yang sering mendapat sokongan baginda dalam menaungi pelbagai aktiviti, terutama bidang sukan. Tuanku umum mengetahuilah cukup meminati aktiviti sukan, termasuk kegiatan sukan lasak. Dan bukan setakat bersokongan, tetapi tuanku juga menitik beratkan perjalanan perkembangan aktiviti yang dilakukan. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong baru-baru ini turut menzahirkan penghargaan kepada TV3 sepenuh ulang tahun stesen TV swasta pertama itu yang ke-36. Baginda berdua berkenan mengurniakan kek yang dibuat istimewa dari dapur istana. Benarlah kata bidalan, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Kepribadian Al-Sultan Abdullah yang sopan dalam menyantuni semua pihak itu jelas mencerminkan hasil didikan paduka ayahanda yang tercinta almarhum Sultan Ahmad Shah. Dua-duanya sama saja. Dari segi kebajikan, dari segi kebaikan dia ambil berat dengan rakyat. Tak ada kurang, tak lebih pun. Macam mana ayahanda dia macam itulah paduka ayahanda Tuanku Agong. Bagi saya banggalah, seronok bekerja dengan dua-dua sekali. Tidak kekok menyantuni rakyat, sifat baginda sekeluarga nyata menggambarkan simbol sebenar hubungan rapat antara istana dan rakyat. Bersempena Hari Keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam satu kenyataan eksklusif kepada Dirgahayu menzahirkan harapan agar rakyat Malaysia berbilang bangsa akan terus mengekalkan kemakmuran dan perpaduan yang telah dikecapi selama ini. Baginda turut mendoakan agar rakyat Malaysia terbuka hati untuk bersatu membantras wabak COVID-19 dan memikul peranan membantu kerajaan menjayakan usaha-usaha pemulihan ekonomi negara yang dicintai bersama. Dalam tuanku, Patik selaku pengelola Bijaya Diraja Istana Negara merafak sembah setinggi tahniah ke atas ulang tahun keputeraan tuanku pada hari Isnin 8 Jun, keputeraan rasmi baginda, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam tuanku, bersempena dengan hari keputeraan rasmi tuanku, Patik selaku setiausaha sulit kanan kepada tuanku ingin merafak sembah mengampuni perkenan menyembahkan ucapan selamat hari ulang tahun keputeraan kepada tuanku. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia tuanku dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong terus dikurniakan kesihatan dan kekal kara memerintah di atas tahta dan singgasana kerajaan Malaysia. Patik berdoa semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta paduka-paduka anak anda diberikan afiah, diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tuanku berdua terus bersemayam di atas takhta kerajaan dengan segala kemuliaan dan kebesarannya, dan Patik mendoakan semoga tuanku dapat terus mentadbir dan menjadi pemerintah negara dengan adil dan saksama. Pengalaman rakan-rakan media tadi turut saya rasakan sewaktu membuat liputan sempena pertabalan Seri Paduka Baginda tahun lalu. Pastinya ia momen bersejarah buat saya menemu bual ketua negara yang tinggi akal budinya. Dirgahayu tuanku, semoga Allah lanjutkan usia, memperkasa institusi raja, memelihara kepentingan jelata. Segak bersemayam di atas tahta, selit di pinggang, hulu pekaka. Sungguh bertuah rakyat jelata, berteduh di payung Seri Paduka. Dari Istana Negara, Dirgahayu melabuhkan bicara. Daulat tuanku, saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam.
Rancangan itu tadi dibawakan oleh Roadcare Malaysia Sendirian Berhad.